Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton dan juga pendengar Facebook Live Wira FM. Mungkin ada yang merindui kan segmen Bicara Usahawan. So, hari ni kita bertemu lagi dalam segmen Bicara Usahawan. Segmen Bicara Usahawan ni macam kita tahulah, seorang usahawan kita akan jemput untuk berkongsi pengalaman mereka. So, mungkin ada yang tak tahu lagi Wira FM ni macam mana kan dia punya ni kan. So, Wira FM ni merupakan satu platform untuk mengumpul usahawan-usahawan dari seluruh negara untuk berkongsi pengalaman mereka. Dalam masa yang sama bolehlah promote atau naikkan sendiri jenama mereka ataupun produk mereka sendiri. Segmen Bicara Usahawan kita pada pagi ini macam biasa ditaja oleh Jalinan Konsortium. Jalinan Konsortium ni menjalankan 4 jenis servis, iaitu printing, CVT, Academy dan juga arkitek. So kepada yang berminat nak dapatkan servis-servis ni semua, bolehlah follow ataupun search saja Facebook Jalinan Konsortium, iaitu Kilang Percetakan Baju Cenderamata. So tanpa saya melengahkan masa lah. Tapi sebelum tu, kepada yang dah menonton live ni, boleh share kepada yang lain-lain untuk ramai-ramai lagi kita join live ni. Korang komen lah, korang tanyalah apa-apa, tak ada masalah. So, sampailah masanya untuk saya perkenalkan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Encik Tengku Razali bin Tuan Yusof dari TY Enterprise. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat. Saya sihat. Saya alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cik Tengku Razali, saya nak panggil apa? Boleh je lah panggil apa. Bagi pun boleh. Bagi Encik je lah, senang. Pun boleh juga. Bagi Encik. Encik, mungkin ada yang nak perkenalan dulu. Boleh Cik kenalkan diri dulu. Silakan. Assalamualaikum kepada penonton Wira FM. Nama saya Tengku Razali bin Tuan Yusof. Umur saya 39. Isi seorang je baru. Anak 4. Anak 4. Anak saya kecil-kecil lagi lah. Yang sulung baru 4 tahun kan. Yang second tu twin. Sepasang. Ini saya ada baby baru lah, baru 3 bulan. Kalau latar belakang saya sedikit lah ya. Saya ada bekas pelajar UiTM, Diploma Investment Analysis, degree in Finance dekat UiTM Shah Alam. Sekarang pun saya masih bekerja lagi lah sebagai HR Manager di salah sebuah syarikat swasta di Shah Alam. So itulah, kita dah mengenali sedikit tentang Encik Tengku Razali. Kita masuklah kepada produk kita pada hari ni. So sebenarnya boleh tak Cik ceritakan apa sebenarnya produk ataupun bisnes yang Cik jalankan ni? Boleh ceritakan sikit? Apa yang produk saya adalah murtabak frozen lah. Murtabak frozen. Murtabak frozen ni kalau nak cerita dia punya macam mana saya boleh menega murtabak frozen ni. Dia semua PKP lah. First PKP kita pada March tak silap saya. Pada March ya, betul. Pada March apabila first time kita kena lockdown. Tak boleh bekerja. Bila tak boleh bekerja, ada setengah company dia bagi cuti tanpa gaji kan. Ada banyak juga company yang tak mampu untuk bayar gaji pekerja. Apabila saya cuti tanpa gaji, saya ada banyak masa. Sebab sebelum ni pun saya pernah berpengalaman sebagai tukang masak 9 tahun. Ni baru roti canai je, pengalaman saya dalam 4 tahun lebih lah. Jadi kat situ saya buat yang panas. Bulan-bulan memang saya buat yang panas, yang mana bulan puasa kan. Dia buat, dan isteri saya pula dia suka juga main Facebook apa semua, dia buat live. Yang saya sendiri delivery lah, sebab kerja delivery apa semua. Alhamdulillah sambutan agak menggalakkan. Ini tiba-tiba government umumkan kata boleh buka semula company industri. Saya RM10,000 tu. Macam tu lah kan. Saya terpaksa stop murtabak saya, tapi customer tu dia asyik masak dia. Demand lah. Masak kata macam mana, masa tak ada. Saya terfikir apa salahnya saya buat frozen kan. Sebab dekat pasaran dah ada dah murtabak frozen. Jadi di situlah bermulanya Aiman. Murtabak frozen saya, dan sekarang alhamdulillah dah ada lah sambutan. Ada sambutan lah. Tapi saya masih baru dan cuba untuk perluaskan lagi pasaran lah. So keluaran bisnes lah, senang cerita bisnes Encik Tengku Razali adalah murtabak frozen. So mungkin biasa kita tengok murtabak ni dekat Pasar Malang kan,
terus bakar je atau masak terus makan kan. Ni yang frozen punya. So ada berapa inti? Okey, saya ada murtabak daging, murtabak ayam. Lepas tu saya ada murtabak ayam cheese. Dengan murtabak daging cheese. Daging cheese. Kalau ada peminat cheese tu boleh lah ni. So memang besar kalau kita dapat tengok kat sini. So ni produk yang tentu ataupun Encik Razali keluarkan murtabak frozen. So Encik, macam Encik tadi katakan baru start lah senian bulan Mac bulan Mac masa awal. So macam mana kita punya sekarang ni produk ni dekat mana dah berada? Pasaran dia. Basically saya punya produk ni dia tak adalah meluas sangat. Kebanyakan kawan-kawan support kan, ada juga yang pada kedai-kedai frozen kan, ada juga kedai runcit. Tapi kebanyakan saya jual pada ejen lah. Pada ejen. Saya ni berkongsi rezeki. Yes. Kan. Mana ejen yang berminat pun kata boleh hubungi saya. Boleh kontak. Boleh bagi nombor. Boleh juga dalam Wira FM nanti kita ada link kan. Boleh. Ya. Yang mana banyakkan pada ejen lah pasaran saya. Sebab saya rasa saya nak jual sendiri saya tak sempat. Betul. Saya ingin buat part time lagi sekarang ni. Tapi alhamdulillah sambutan agak menggalakkan. Sebab biasanya murtabak saya di Jerman. Kalau awak pergi bazar Ramadan dan semua kan awak pergi murtabak dia orang. Kan tengok macam jual apa semua. Tapi dia punya komposisi antara sayur dengan daging. Dia orang buat kebanyakan murtabak kat luar sana dia 70% sayur. 70% bawang kan, kentang dengan apa nama tu kobis. Dia 30% daging. Saya terbalik. Saya buat 70% adalah daging. Saya 30% je. Jadi walaupun dia nampak macam ni kan, nanti kalau awak makan awak akan terasa lagi. Kan, Cik Emma kena try ni. Boleh. Masalah. Tapi kena goreng dulu lah yang frozen ni tak boleh nak makan macam tu. Ya, dia mudah je. Dia main ada 3 cara lah kalau buat. Satu boleh oven dia pakai oven dia kan. Pastikan defrost dulu lah, maknanya kalau dia lembut dulu kan, kalau defrost macam ni tak boleh lah. And then pakai oven ataupun pakai microwave pun boleh. Ataupun air fryer. Tak ada yang tak minyak tu kan. Betul. Tapi yang paling saya gemar adalah atas kuali. Lah. Atas kuali sebab awak boleh garingkan dia sikit, ada time tu yang sedap. Betul. Pasal dia ada susuran. Yes. So letak minyak sikit ke? Minyak sedikit saja. Tapi kalau macam microwave tak payahlah. Sebab dia dah 100% masak. Pasal kita tak nak, dulu pun saya kadang nak buat 70% masak macam roti canai apa kan. Sebab saya pernah buat roti canai frozen sebelum ni. Tapi saya fikir nanti kalau orang nak panas dalam microwave tak ada masalah kan. Kalau oven tak apa dia bakar macam kalau macam microwave dia hanya nak panaskan saja kan. Jadi saya fikir buat 100% masak. Benda ni dah lama. Dalam freezer tak ada masalah 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kalau dia tak letak dalam freezer? Tak dalam freezer, letak terdedah je kat luar. Dia tak lama lah. Tak boleh lah. Satu hari boleh tahan. Boleh tahan. So macam ni tak adalah dalam freezer tayang je lah kat sini tapi sehari boleh tahan lah. Sehari boleh tahan. Sebab saya dia ambil dalam kuping itu dia kata nak bawa balik Kelantan. Okey. Jadi perjalanan Kelantan daripada KL ni insya-Allah ke Kelantan lebih kurang 7 jam. 7 jam. Kalau tak jam lah. Kalau hari biasa lah kan bukan hari raya. Jadi tahan dia letak dalam bekas gambusan butir tu kan. Dia letak ais sikit kan. Tak ada sampai ke Kelantan tu boleh makan. Boleh lah. Boleh lagi lah. Tak ada masalah di sini basi je tu lah. Alright. So menarik macam Cik Razali kata tadi, dalam murtabak ni 70% memang guarantee isi isi daging atau ayam lah, tak kisahlah korang nak yang mana kan. So dia sayurnya 30% je. So itulah yang antara kelebihan produk murtabak ni. So macam nak cari ejen Cik. Cik boleh tinggalkan nombor telefon ataupun bagi saya nombor telefon. Saya tulis telefon saya 019 217 5645. Okey. So saya tinggalkan dekat komen ni kepada anda yang berminat nak jadi ejen ke nak beli sendiri boleh kontak nombor ni. Satu lagi yang mana saya kata tu saya ada customer nak beli lah. Tapi kawasan tu ada ejen lah. Kita yang akan suruh dekat ejen tu lah. So setakat ni ejen dekat mana dah ada? Saya seluruh ada negeri tak? Belum lagi sebab kita baru Selangor je lah. Baru Selangor je lah.
Ada yang kan sekarang kan banyak ramai suri rumah kadang-kadang tak buat kerja. Kadang-kadang lelaki sendiri breadwinner, once economy hits kan dia orang tak bekerja contohnya kan. Ini orang jadi ejen pun ada kan, tapi dia banyak produk jugalah. Salah satunya saya punya produk. Kita support je lah. Kita support. Kita tengok pada keadaan lah. Kalau macam kedai-kedai, kita ada agreement sendirilah untuk kedai. Kalau untuk ejen, ejen ada yang kawasan perumahan dia memang dia kawasan perumahan kadang-kadang pasal benda ni dia senang sebab apa? Biasa customer dia akan beli 10 ataupun 15 sebab boleh simpan dalam freezer. Biasanya dia kata anak dia orang pun gemar kan. Nak makan, defrost dulu sekejap and then panaskan. Sama juga malam kan, kadang-kadang kita nak keluar pun payah. Kan tak ada makanan kan, tapi martabak ni boleh mengenyangkan perut dah. Simpan, time berapa goreng? Time lah nak makan kan. So, martabak ni memang cik buat sendiri lah buat masa ni? Ya, saya buat sendiri. Seorang? Tak ada Saya kadang-kadang saya ada juga panggil pekerja lah, packing kan, untuk potong tu ada lah. Oh, okay. So, macam sehari tu setiap hari ke cik buat ataupun tengok permintaan? Tengok pada stok lah. Tengok pada stok. Saya buat stok dulu sebab kadang-kadang orang ejen dia ambil banyak. Jadi saya pastikan kena ada stok dulu 200 atau 300 biji dalam satu masa. Saya kata stok saya dah kurang, katakan ada 100, saya akan tambah lagi 200 macam tu kan. Tapi bukan hari-hari jugalah saya buat, ada 2 hari sekali. Tapi kalau banyak order, saya terpaksa juga. Terpaksa lah walaupun cik sekarang ni masih bekerja lah kan? Masih bekerja. Masih bekerja dan buat bisnes ni memang terbaiklah. So, ni berapa ringgit kalau cik boleh kongsikan? Okay, ini biasanya kita jual RM5.5. RM5.5. Kalau melalui Wira FM ni mungkin kita bagi diskaun. Wow, itu yang nak dengar tu. Okay. RM5. Cantik. Tapi untuk ejen dia ada harga lain lah. Lain. Itu boleh WhatsApp saya. Untuk lebih tahu lanjut boleh WhatsApp ataupun kontak saja Tengku Razali. Saya dah bagi dah nombor dekat situ, dekat komen tu. So korang boleh kontak kat situ je. So macam RM5.5 tu, cheese pun sama kan? Dia tak ada cheese berbeza. right, okay. Untuk cheese kita jual RM10. RM10. Ayam cheese, daging cheese. Memang sebab cheese tu Jaiman, saya guna 2 jenis cheese. Satu mozzarella. Lepas tu saya letak 2 keping cheddar. 2 keping cheddar. yang sebab mozzarella sebenarnya kalau orang yang memang cheese dia tak adalah bagi rasa sangat, dia bagi rasa lemak je. Cheddar tu yang buat rasa ada masin, kan ada rasa lemak sikit. Dengar memang lapar. Boleh saya memang kena try. Itulah nak masak lah kejap lagi ni. Okay, so kita tengok komen dulu. So kepada pendengar dan juga penonton yang berminat nak jadi ejen ke nak rasa sendiri murtabak ni, boleh kontak Encik Tengku Razali. Saya dah sertakan nombornya di ruangan komen tu. Tak ada masalah. So kita tengok komen. Sedapnya murtabak selalu ada masa bulan puasa je. Ini betul juga. Bulan puasa ada, tapi biasanya kau pasar malam pun ada juga biasanya. So apa yang special tadi? Apabila yang frozen ni, orang beli, customer beli kan, dia boleh simpan. Anytime dah boleh makan sebab kita memang setiap hari ada insyaAllah kan. Jadi kadang-kadang orang penggemar murtabak dia satu masalah juga nak cari murtabak tu. Bulan puasa banyak, bulan puasa kan. Lepas tu nak tunggu pasar malam. Mungkin ada seminggu sekali kan. Tapi yang ni boleh nikmati hari-hari. Maknanya bila stok kan, 10 keping ke 15 keping ke simpan dalam freezer kan. Anytime lapar panaskan. Agak simple lah. Buat stok lah. Kalau rasa nak makan je boleh dapatkan, tak ada masalah. So ada kedai sendiri ke? Salah seorang penonton kita tanya. Okey, buat masa ni saya belum lagi ada kedai. Kan? Saya hanya buat dekat rumah sajalah. Di masa hadapan insyaAllah saya akan cari kedai jugalah. Bila tengok pada permintaan. Kalau permintaan banyak sangat, saya terpaksa juga hire pekerja lah. Jadi akan datang insyaAllah ada. So pekerja tu mungkin diorang lah pula yang akan buat lepas ni kan? Ya, masih sama ke rasa dia? Satu benda yang saya takkan lupa adalah saya punya resepi tu saya akan masak ni lah. Pekerja dari segi tebal. Even untuk dough di roti pun saya punya sendiri lah. Sebab kita tak nak ada kelainan dalam kekal kan. Betul. Sebab agak berbeza sedikit buat dough roti canai dengan murtabak. Saya pun ada pengalaman untuk buat roti canai dahulu kan. Dia ada serta-serta macam sini kalau orang makan dia sangat lembut. Kan? Saya share sedikit lah rahsia dia.
Dan roti masa uli tu saya letak susu tepung. Susu tepung. Salah satunya. Susu. Yang baby bukanlah. yang dia masa punya. Okey, susu tepung. Tapi dah orang masak, that's why dia lembut sikit. Bukan garing sikit. Ada macam tu lah. Ini sangat lembut. Nanti Cik Irfan boleh try lah. Nanti kita buat hari Kita ni masak, dia sangat lembut. Kalau dari ini boleh makan. Boleh kemam masa telan. Boleh, saya dah masak lah. Betul. So, apa ni? Saya nak menarik juga kan, macam tebar roti canai tu dengan buat murtabak ni sama ke? Dia asasnya sama. Asasnya sama. Dia sama. Cuma dia ada teknik sikit lah. Ada teknik. Sebab roti canai tu kalau kita buat tu dia punya inti tu ada roti gosok tak inti lah. Roti dulu pun inti dia ringan kan. Kalau murtabak ni dia kena ada skill dia macam mana nak angkat daripada ni ke kuali. Ataupun kadang-kadang ada juga orang terus tebar tak kuali. Tak inti kan. Tengoklah dia banyak cara lah buat. Tapi sedikit berbeza lah. Basic dia asasnya sama lah. Okay, faham. Okay, so kepada penonton yang nak komen, nak bertanya apa saja, boleh komen kat bawah tu. Saya akan layan, saya akan baca. So ni kemungkinan ada inti lain ke? Sebab saya suka kambing. Dia nak demand kambing pula. So boleh cik. Ada juga dua tiga orang customer saya ni tak buat kambing, arnab ataupun seafood. Rusa. Dia nak punya tu, satunya dia dari segi harga lah. Bila kita buat benda tu dia akan kos lah, sangat kos. Tapi maybe lah next untuk hadapan, masa hadapan insyaAllah. Saya juga pernah tanya juga daging arnab. Ya, kita cuba cari yang frozen dengan yang frozen. Biasa kita buat dengan daging frozen juga kan. Sekarang ni kan kita cuba cari juga pembekal, tapi pada masa akan datang insyaAllah. Yang paling pelik apa je yang orang pernah minta dengan saya, murtabak inti seafood. Maknanya soto. Tak pernah saya jumpa lah buat masa ni. Saya pun first time dengar. Mungkin dia tu betul peminat seafood lah. Tapi boleh buat, mungkin perancangan masa depan tu Dia boleh buat lah, tapi masalah kita letak harga tu. Yelah, sebab benda tu tahu kan, soto mahal lah. RM70 tu yang kecil je Jerman kan. Yang besar RM40 sekilo kan. Berapa besar lah kan harga tu. Betul. Kita kadang buat makan boleh laku. Buat makan. Kalau tak pun ada demand, dia sanggup untuk bayar tu okey lah kan. Itu boleh dia sanggup beli. Ikhtiarkan. Itu tak ada masalah. So, Cik Razali, boleh tak Cik kongsikan, mungkin Cik baru jugalah berniaga tapi mesti ada cabaran juga kan. Boleh tak Cik macam kongsikan apa cabaran yang Cik lalui sepanjang berbisnes ni? Cabaran lah saya cerita juga. Cerita sikit lah. Awal tu saya nak memulakan ni pasal yelah anak saya kecil kan. Saya bukan orang yang ada duit lah senang cerita kan. Untuk memulakan perniagaan tu modal. First kali modal lah. Saya hanya boleh buat dengan paling kecil je. Satu je. Saya hanya masa tu ada duit. Saya mampu beli daging sekilo. Tepung gandum sekilo. Saya buat dapatlah 20 keping. Jadi dari situ saya jual kan. Lepas tu saya tambah 40 keping, saya tambah 60 keping sampai sekarang. Salah satu lagi cabaran saya sebab saya bekerja masa tu. Kadang-kadang saya balik kerja, saya tak kerja pukul 10. Saya balik kerja pukul 7 kan. Biasanya lepas sembahyang maghrib semua saya sampai rumah pukul 8. Saya proses tu buat malam lah biasanya. Kadang-kadang saya buat sampai pukul 2, pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi. Biasanya saya kerja lagi. Tapi kata hari cuti saya senang sikit lah saya sebab kita boleh daripada pagi kan. Lepas tu cabaran juga dari segi nak perkenalkan produk sendiri kan. Nak promote apa semua kan. Tapi masa sekarang ni kita ada, zaman sekarang ni canggih. Kita senang sikit dari segi sosial media ni kan. Itu membantu jugalah. So buat masa ni Cik gunakan Facebook ke ataupun macam mana? Saya ada guna juga Facebook dengan IG. So ada sendiri jenama ni ke ataupun Facebook? Arjuna Murtabak. Arjuna Murtabak. Kita boleh tambahkan dekat sini. IG IG dengan Facebook. Dua-dua nama sama? Dua-dua nama sama. Arjuna. Kalau IG dia Arjuna_Murtabak. Ni kita buat FB lah.
Arjuna Murtabak. So kepada penonton dan juga pendengar yang berminat nak jadi ejen pun boleh, tak ada masalah. Nak makan sendiri pun boleh, nak beli banyak-banyak, nak borong ke apa, boleh je contact Encik Tengku Razali. Saya dah sertakan nombor telefonnya ataupun nombor telefon beliau dekat komen ni. So boleh contact kat sini. Ni pun saya baru share Facebook. Facebook Murtabak ni sendiri iaitu Arjuna Murtabak. So kepada yang nak tanya lagi, nak komen macam ni, ada seorang komen nama dia Sky Polaris, dia tulis inspired, dia kata mungkin inspired menginspirasikan kot perkongsian ni. Memang kita buat segmen bicara usahawan ni memang untuk menginspirasikan anda semua. InsyaAllah perkongsian yang Cik Tengku Razali kongsikan pada petang pula pagi ini mungkin mendatangkan manfaat untuk semua. So mungkin lah perut ni berbunyi-bunyi kosong, murtabak depan mata, apa lagi kau nak? Boleh. Tapi sekarang ni kita kena teruskan dulu bicara usahawan ni. So Encik nak tanya jugalah perancangan masa depan. Perancangan masa depan untuk Arjuna Murtabak ni sendiri. Okey, perancangan masa depan salah satu je saya nak luaskan lagi saya punya pasaran lah. Dalam masa terdekat insyaAllah, kalau tak ada alhamdulillah, kalau rezeki diizinkan Allah, saya nak buka kedai lah. Nak buka kedai, yes. Tempat proses. Yang mana bila ada tempat proses ni, saya boleh lagi luaskan pasaran saya lah. Bila saya buat seorang, saya nak mampu penuhi banyak permintaan. Jadi itu salah satu lah perancangan saya. Dan mungkin di masa depan juga saya akan tukar packaging lah. Ini kalau penonton dua tanya tahu, ini packaging beginner. Yang mana bila tak ada modal macam mana? Tak apa, ini permulaan. Tapi yang penting rasa dia tu. Rasa dia tu terbaik. Kadang tu jangan don't judge a book by its cover, orang kata. Mungkin packaging macam ni je, tapi rasa dia yang penting. Rasa dia memuaskan. So tak ada masalah. So apa lagi perancangan Cik Teh? Ada juga mungkin juga saya akan masuk, orang kata event pada badan kerajaan kan, contohnya Mabdi, apa-apa dari segi marah buat event ke kan. Dan saya juga mempergiatkan mencari ejen lah yang mana berminat. So itulah antara perancangan masa depan Arjuna Murtabak. So kepada korang yang nak bertanya lagi ataupun nak kontak terus lah, boleh. Nak dapatkan murtabak ni tak ada masalah. Nombor telefon ada kat komen tu, FB pun ada kat komen tu, Arjuna Murtabak. So korang boleh search sahaja. So Cik Razali, ada tak tips atau pesanan yang Cik nak kongsikan kepada mungkin usahawan yang baru nak start ataupun dia belum start tapi dia ada kelebihan dia tahu nak keluarkan produk apa tapi dia tak tahu nak start macam mana. Boleh tak Cik pesan pula nasihatkan kepada mereka? Kepada bakal usahawan ataupun usahawan yang kata nak mulakan bisnes, pertama sekali nak kena ada minat. Dan cabaran mesti ada. Apa-apa cabaran di hidup ni memang penuh dengan cabaran. Kadang-kadang cabaran tu membuatkan awak putus semangat, putus asa kan. Macam saya contohnya, saya nak kena layan anak lagi kan. Ada tanggungjawab asas yang kita perlu penuhi dahulu kan. Tapi nasihat saya, tips dia, tekad lah. Bila awak ada kemahuan, insyaAllah boleh. Saya bagi contoh secara ringkas. Saya daripada keluarga susah mana. Family saya susah, jadi saya terpaksa berhenti sekolah tingkatan 1. Tingkatan 1, jadi tingkatan 2 tu saya dah di Kuala Lumpur tahun 95. Saya dah kerja, masa tu saya kerja cuci pinggan dan semua jadi naik. Saya berhenti sekolah dalam 15 tahun. Saya ambil SPM umur 28. Ambil SPM umur 28? Yes, kawan-kawan kata tak betul ke? 28 tu betul dah kahwin, betul dah ada anak kan. Tapi bila kita nak, ini kisah dia, story dia, kata bila kita nak, kita usahakan, kita jangan buli apa orang kata. Jadi saya skor dekat, saya pun terbanyak. Saya ambil dekat kalau mungkin ada setengahnya penonton yang kenal sekolah KD, Zabah di Pasir Mas Kelantan. Jadi kat situ saya ambil kata persendirian cara persendirian. Jadi saya best student kat situ. Saya pun macam ya betul. Memang sering kat situ tu orang yang dah untuk ulang. Untuk ulang. Dia jaga dekat situ. Saya first time lah kat situ. Jadi saya ambil
course yang saya minat. Dulu saya nak jadi remaiser, fokus saham lah. Okay. So saya ambil investment analysis. Kan, itu pun saya grade 3.88 kan. Yang degree ya? Untuk diploma. Diploma, okey. Jadi saya masuk degree dekat Shah Finance. So saya grade alhamdulillah first class. Moral of the story kat situ, bila awak nak, awak usahakan sampai dapat. Jangan mudah putus asa kan. Kadang awak takkan ada modal, kadang ada modal awak tak ada masa, kadang ada modal ada masa awak tak ada kepandaian pun ada tapi awak nak. Tapi tak semestinya tak boleh. Ada orang tak ada pun kepakaran buat benda tu tapi dia tahu manage. Yes. Yang penting cari ilmu kan. Banyakkan masuk bengkel ke apa-apa. Cuma saya ni agak beruntung sebab dulu saya kerja industri makanan, restoran. Saya pernah jadi tukang masak 9 tahun kan. Jadi selok-belok tu tahu kan. Saya kebakaran saya memang masakan panas lah. Nak makan masak apa, siapkan steam, siapkan 3 rasa, 2 bungkus, itu kebakaran saya lah. Kat rumah pun saya steam memasak. Tapi dah tak berjual lah Tak ada jual lah, masak sendiri lah. So ada juga kawan-kawan yang tahu dia masak, kadang-kadang dia order untuk function ada juga, kadang-kadang 100 bungkus, 200 bungkus dia saja je. Saja je kawan-kawan nak buat, dia nak rasa juga masakan kita, padahal ada je tempat lain. Ada juga macam tu. Support dah orang kata, mungkin dia support. Yang penting semangat dah. Semangat. Dekat je. InsyaAllah berjaya. Kan? Doa dan usaha. InsyaAllah berjaya. Macam menarik Cik Razali kongsikan dia ambil SPM umur 28 tahun. So korang apa cerita ni? Kalau yang ada SPM memang 17 tahun dah ambil SPM so janganlah patah semangat untuk belajar ke apa ke. Macam Cik Razali ni 28 tahun dia ambil SPM, lepas tu masuk diploma dan masuk dah habis degree dah pun. So kalau kita nak berjaya tu kita kena usahalah. Itu yang Cik Razali nak sampaikan. So Aisyah Cipet, sedapnya selalu beli banyak bawang je. Jadi insyaAllah anda nak jadi bawang pun tak ada. Biasa murtabak kawan saya pun dah kurang juga saya. Dia kata biasa saya beli murtabak dekat bazar, murtabak bawang kat tepi dia kata. Betul. Tapi di luar ada juga murtabak yang bagus. Saya ni penggemar murtabak sebenarnya kan. Masa nampak produk murtabak pun saya fikir apa benda yang saya nak jual kan. Saya boleh buat roti canai katanya, roti canai frozen, tapi saya fikir roti canai frozen ni dah ramai kot. Ramai sangat dah banyak. Murtabak frozen dia ada tapi tak banyak. Jadi kalau ada kat pasaran pun dia harga dijual mahal, RM7 kan, RM15, RM20. Jadi saya cuba ketengahkan orang kata yang sedang. RM5.5, RM5 mana yang mampu milik. Ini rasanya insyaAllah puas hati. InsyaAllah, garanti lah. Cuba. Garanti. So nanti kami akan cuba. Mungkin ada video lain. So ni tak sebab tak masak lagi ni frozen lagi. Okay Cik Razali, setakat ini sajalah kongsian kita pada pagi ini. So mungkin ada kata-kata akhir daripada Encik. Okeylah Encik Amar, terima kasih. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Wira FM kerana sudi untuk menjadikan saya panel lah hari ini. Wira FM yang satu platform bagus lah untuk usahawan. Mana mungkin ada usahawan di luar sana nak kongsi mungkin boleh hubung dengan Wira FM kan. Sebab saya tengok satu platform yang bagus dia dalam keadaan ekonomi yang tu macam kan, ramai hilang kerja dan mungkin ada produk bagus untuk diketengahkan. Mungkin boleh kontak Wira FM, boleh support sama-sama kita. Boleh, tak masalah. Dalam negara ni satu hidup yang ada iri hati, kita support sesama kita lah. Saya biasa amalkan benda macam tu. Betul. Faham. That's why saya berniaga ni kalau utuh sikit tak apa, dia buat hati. Dan jangan tipu. Betul. Contoh sebagai contoh. Boleh. Satu lagi, sorry, ambil masa Tak ada lah. Boleh. Buat dia punya cuka. Pasal dia tahan, kalau kita buat kari dia tak akan tahan. Cuka ni, gabungan cuka dengan gula dengan bawang ni dia boleh timbang lama lah. Contohnya dia ada juga defect produk. Maknanya kalau benda ni kuat dia bocor kan, dia bocor dan termasuk dalam ni. Saya tukar. Tak berkuat, saya tukar je pada customer. Saya dia okey. So tak ada masalah kalau bocor ke apa ke kuah tu. Saya tak cerita banyak. Saya bagi. Malas saya betul tidak. Pada saya okey tak ada masalah. Kalau ni lebih kurang halal. Kalau saya punya konsep macam tu lah. Faham. So tak berkira lah saya nak cerita. Kita tak perlu berkira sangat lah. Kita hidup pun tak tahu sampai bila. Ya, betul. Berbaktilah pada sesama manusia. Betul. Ada usia. Yes.
setuju sangat. So Cik Tengku Razali, terima kasihlah Wira FM ucapkan kerana sudi untuk menjadi tetamu jemputan. Tak ada masalah, kita sama-sama berterima kasih. So sampai sini sajalah kita punya bicara usahawan pada pagi ini. So kepada pendengar dan juga penonton, terima kasih kerana luangkan waktu anda untuk menonton ataupun mendengar sendiri perkongsian dalam segmen bicara usahawan pada pagi ini. So bertemu lagi kita di segmen-segmen akan datang. Banyak lagi segmen yang menanti anda, tak ada masalah. Kami akan kongsikan kepada anda konten-konten dan input yang menarik. So sampai sini sajalah. Saya DJ Aiman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih semua. Okay.